Okey, ready. Jadi untuk pada malam ni, merupakan malam sekejap saya refresh dululah apa-apa pun, kalau mungkin, kita ada berita update yang terbaru. Alright, update sudah, kita sudah update dan kita kena apply filter dulu, tunggu dia loading habis kan. Okey, kita nak buang medium impact, low impact, warna kuning ni kita tak mahu tengoklah. Dan juga, CNY kerana dia tidak, kita tak trade CNY lah. Daripada tu kita nak tengok semua benda lah. Right, apply. Kita mau tengok selama seminggu this week. Okey. Semalam bank US cuti, walaupun bank US cuti tapi kita dapat lihat market bergerak begitu kuat. Dan kalau untuk impact news semalam ada news untuk CHF yang mana CPI-nya adalah bagus, iaitu data yang keluar memihak kepada currency CHF, Swiss franc, dengan actual data adalah 0.5 lebih baik daripada forecast, iaitu 0.3%, tetapi lebih kuranglah daripada bulan lepas. Seterusnya ada media impact news untuk Kanada pada pukul 10.30 malam semalam. Ini bukannya, ini business outlook survey, memang tak ada dalam economic calendar, cuma dia mungkin dia ada dalam news lah. Seterusnya hari ini ada 12.30 tengah hari tadi, ada cash rate untuk Australia. Bacaan yang keluar adalah 1.35%, yang mana kita boleh katakan RBA, Royal Bank of Australia, menaikkan kadar faedah currency Australian dollar. Jadi ramailah pakat berbondong-bondong lah investor masuk dalam bank dalam currency Australian dollar ni kan. Dan pukul 6 petang tadi ada Bank GBP, Bank of England, Government Bailey berucap, mungkin polisi Bank of England yang kita kita tengok kat sini. Kita boleh tengok. Seterusnya pada esok ada big impact news pada US dollar pukul 10 malam lah, 10 malam. Itu job opening dijangka berkurangan daripada bulan lepas, 11.05 million berbanding dengan forecastnya, itu banding dengan bulan lepas 11.4 million. Kurang sikit lah. Kita akan lihat pada esok kerana big impact news akan keluar. Pada hari Khamis 2 pagi ada FOMC meeting minutes. Ini merupakan satu saat yang ditunggu-tunggu oleh trader-trader kita. Biasanya FOMC ni dia akan keluar polisi berkaitan dengan currency US dollar. Kalau ada yang mungkin polisi yang hawkish tu, dia akan impact US dollar secara positif. Kalau dovish, maksudnya dia play safe, dia currency US dollar orang tak minat lah, orang beli currency lain lah. Dan 8 suku malam ada lagi satu big impact news untuk US dollar, ADP non-farm employment change, yang dijangkakan bertambah daripada bulan lepas 200k banding dengan 128k. Kita tengok result dia pada hari Khamis. Dan juga hari Jumaat, tuan-tuan kena berhati-hati, terutama gold trader. Kalau scalping tu berhati-hati, dan juga mungkin ada ambil kesempatan untuk trade pada hari Jumaat ni kerana ada satu berita yang dinantikan, iaitu NFT. Alright, banyak berita Canadian dollar terutamanya, dan sebenarnya US lah. 8.30 malam, jadi memang malam yang sibuk, begitu volatile pada malam ni. Kalau tuan-tuan ada akaun kecil, digalakkan tidak trade. Tapi kalau tuan-tuan trade di time frame besar, boleh mungkin ignore sekejap lah. Alright, okay, kita boleh ignore lah kita punya bacaan pada malam tu. Okey, bacaan saya sudah selesai CFF Factory, jadi saya akan pass kepada CFF untuk tengok currency strength meter. Boleh, terima kasih banyak CFF.
nak share sekejap sebab tau. Tunggu sekejap tau. Boleh, boleh. Saya share entire screen lah senang Tak lagi saya buka lah. Keluar ke tiba-tiba. Boleh lah, boleh. Okay. So keluar. Alright. So kita ada nampak je Nampak. Saya terus buka je. film. Saya buka dah film bis tu. Baik, tak nampak apa tu film Okay. ni. Nampak Keluar kan? muka saya. Okay. Kejap. Alamak. Jangan cuba sekali lagi. Aduh. So share window tengok. Entire screen. Window. Share window je. Select window. Dia kata select window or screen. Window Firefox. Entire screen. Firefox. Dia ada Wonder Share PDF, WhatsApp, Meet, data indicator, Universal Access, entire screen. Entire screen lah. Entire screen lah kan? Okay, entire screen. Tapi saya dah saya buka ni keluar tak? Tak keluar lah. Mana nak buat Tak apa. Saya share pakai itu dulu. Okay. Okay. Cabaran. Dah dapat laptop macam ni pula cerita. Sebelum ni pakai Mac okey ke? Mac okey. Aduh, tak tahulah. Sekejap Tuan-tuan minta maaf. Sekejap Okey, dah boleh dah. Saya share dulu screen. Bismillahirrahmanirrahim. Start sharing, start now. Okey. So boleh nampak lah. Tuan-tuan nampak tak? Nampak. Bintang lah. Alright. Okey, terima kasih. Ya. Cantik. Okey, so kita ada nampak sebenarnya. Nampak. Baca manual juga boleh. Okey, so kita ada Euro USD. So tuan-tuan tengok sebelum tu saya nak beritahu yang mana yang baru. Yang ni untuk currency strength. Tuan-tuan boleh buka finviz.com finviz.com/forex. Dia ada banyak dekat situ. Tuan-tuan boleh tengok dia ada home, news, screener, map, group, portfolio, insider, future, forex. Tekan forex. Okey, dekat bawah ni kita tengok sekarang ni USD yang tertop yang tertop. Mana yang paling kuat lah. Diikuti oleh JPY. JPY ni jangan percaya sangat. Dia kejap depan, kejap belakang Diikuti oleh CHF, NZD, AUD. NZD, AUD selalu sebelah-sebelah. GBP, CAD dengan Euro paling lemah sekarang ni. Kalau kita ikut pair, okay, Euro USD sekarang ni USD sangat kuat sangat-sangat kuat dengan negatif 1.51%. Sangat kuat tu sebab dia lebih pada 0.5, sangat-sangat padu Jadi pergerakan yang kita nak kata macam mana tu. So tadi kita kena tengok graf tuan-tuan, maknanya USD memang kuat malam ni lah, itu saya boleh beritahu. Nombor 2, GBP USD. Tuan-tuan boleh lihat sebelah Euro USD tu. Dia ada negatif 1.19%. Jangan jadi negatif 1 ni. Maknanya USD memang kuat memang kuat. Graf mungkin tertarik ke bawah tuan-tuan. USD JPY positif 0.24%. Maksudnya tak berapa nak kuat. Sebab tak sampai pun 0.5. Mungkin keadaan dia consolidate. Macam tu kita faham. Okey, crude oil. Okey, mana kita tengok USD sangat-sangat kuat untuk minyak sekalipun. Negatif 4.29%. Tuan kena lihat Okay, USD CAD kita ada positif 1.32%. Maksud USD memang kuat, graf mungkin tertarik ke atas. Tapi kena hati-hati jugalah. Okay, USD CHF pun sama, positif 0.88%, lebih dari 0.5. Bermaksud USD sangat-sangat gempak. Okay, AUD USD. Tuan-tuan tengok, dia ada negatif 1.11%. Bermaksud graf akan tarik ke bawah tuan-tuan sebab USD sedang menguat. Gold pun sama juga. Kita dapat lihat negatif 1.62%. So dia graf akan bergerak ke bawah lah tuan-tuan. Dia akan tertarik ke bawah. Begitu juga dengan NZD USD. NZD USD negatif 1.03%. Tuan lihat ke bawah tu kan. So graf insyaAllah juga akan tertarik ke bawah. Okay, Euro GBP.
Euro GBP negatif 0.37% bermaksud keadaan dia consolidate je tuan-tuan. Dia nak kata kuat, Euro kuat, GBP kuat, tak adanya. Consolidate je sebab dia tak sampai ni 0.5 pun. So GJ, kita boleh lihat negatif 0.87%. JPY sedang menguat berbanding GBP. Tapi JPY ni tuan-tuan kena hati-hati jugalah. Sebab JPY ni dia kejap kuat, kejap lemah, kena hati-hati. Bitcoin di mana USD sangat betul-betul sangat kuat, negatif 3.60%. Mungkin graf akan bergerak ke bawah. Okey, macam itulah. Terima kasih banyak. Saya stop sharing dulu. Alright. Dan okey. Okey. Mantap. Konsisten F. Seterusnya kita akan lihat indeks dolar lah pula macam mana kekuatan dia. Dia tuan-tuan, indeks dolar mencanak-canak menaik tuan-tuan. Ini mungkin announcement oleh kita punya bank. Bank mungkin ada announcement pada hari Senin tu. Hari Senin lah. Hari ni kot. Pukul 3 petang ni. Apa dia buat ni? Pukul 3 petang tadi ada berlaku breakout lah. Breakout buy. Breakout buy untuk indeks dolar. Jadi indeks dolar kita akan buat top down analysis. Kita akan lihat pergerakan pair ni pada time frame lebih besar. So, kita akan lihat di weekly dulu. So weekly kalau kita tengok tuan-tuan daripada 2 tahun sepanjang 2019 April sampai kelar ni bulan Julai pertama kita dapat lihat tidak ada sebarang higher high. Tapi kita kena scroll ke belakang, insya-Allah ada. Okey, higher high yang ke belakang. So, kita sudah sampai di kawasan antara yang tertinggi pada pada Februari 2002. Ini 2002 sebelum berlakunya pelemahan dolar. Kat sini kita dapat lihat dia naik di time frame weekly ni orang kata dia nak retest balik kot kawasan resistance ni 120 US 120 point. Apa sekarang ni kita berada di 106.5 dan bagi untuk kawasan swap zone pula kita boleh nampak lah kat sini. Untuk swap zone area kat sini lah. Kita nampak kot lah. Okey, swap zone area 105. Sorry. Ni apa ni banyak kali layer ni. Baru terbaik. Okey, 10. Ni swap zone area. Tapi untuk kawasan resistance swap zone ada di sini lah. Kenapa saya kata swap zone di time frame weekly. Sini merupakan kawasan support dan ini adalah previous break. Ini menjadi kawasan resistance. Okey. Value dia di sini 108.324. Kat sini insya-Allah dia punya indeks dolar ni boleh sampai ke area sini sebelum dia buat rejection. Kerana ini masih belum test lagi lah kalau kita tengok di belah kanan ni. Okey. Kita tengok belah kanan ni masih belum test, tak sampai lagi. Sikit lagi nak sampai. Okey, ini menunjukkan dolar masih lagi strong. Inflasi mungkin sedang berlaku lah. Dan kenapa dia strong particularly pada minggu ni? Kerana dijangkakan Federal akan naik lagi kita punya interest rate pada bulan 7 sebab tu dia naik. Jadi kalau tuan-tuan ada setup, fokus pada buy dolar. Ini adalah solid buy. Jadi kita jangkakan kalau dia mampu close di candle macam ni menunjukkan dia sekarang ni dia buat pullback kat sini lah, tuan-tuan duk buy. Tuan-tuan kena fokus letak buy kat situ. Kalau tuan-tuan ada modal, tuan-tuan just hentak buy je. Dan tengoklah pair mana yang biasanya kita compare pair yang paling kuat, paling lemah lah. USD paling kuat tadi. Yang paling lemah tadi apa Sifai? Paling lemah Euro. Euro So Euro lah kita fokus Euro USD lah kita fokus letak buy kerana dia terbang jauh tadi. Kalau ikutkan pada pukul 3 petang tadi berlakunya kenaikan yang kuat lah. Pada waktu London tadi dia tiba 2 petang dan berlaku breakout. Jadi secara logiknya kita tunggu dia retest balik lah previous resistance ni. Kadang-kadang dia naik breakout macam ni Dia breakout, kadang-kadang dia tak patah balik. Dia tak patah balik langsung tuan-tuan.
Tengok kat sini. Kat sini tempat dia nak cuba retest tapi dia terus buy. Sebab tu kita boleh kata kita beli standby kat, cuma tuan-tuan kena ada management kuat lah. Kadang-kadang dia retest kat sini, kadang-kadang dia tak ada retest. Apa yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan tengok pattern macam ni. Kalau pattern macam ni, tuan-tuan fokus ke time frame yang kecil lah. Macam 30 minit ataupun M15, tengok dia breakout, lepas tu dia buat correction wave ke bawah. Ini yang kita nak cari lah. Kemudian dia buat correction wave ke bawah, biasanya dia terbang lebih jauh. Ini lah. Macam ni lah kita tengok. So, apa action dia, tuan-tuan tengok dia buat correction wave ke bawah. Dan kalau boleh, dia retest lah. Kalau tak boleh, standby je buy. Kalau dia breakout pada lateral line ni, katakan dia buat macam ni correction dia. Tuan nampak lah kat sini. Dia breakout kat sini, dia tombai. Breakout kat sini lah. Kita akan tunggu. Okay, standby di time frame lebih kecil, insyaAllah. Ada setup dia ya. Ada setup. Okay, terima kasih kerana follow kita punya live. Tuan-tuan, ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan kerana kita dah ditinggalkan di page MF TV Online. Kerana kita akan lihat kita akan lihat di goal pula lepas ni. Dia kongsi dengan kawan-kawan. Okay, goal menjunam masih Pak menjunam oi. Pak 1772 oh. Ini disebabkan oleh pukul 3 petang tadi lah. Ada announcement. Yang mana goal pun sudah break ke kawasan support yang begitu strong dalam range 4 ni. Kekutkan dia test pada 15 Jul. Lepas tu dia terbang saat. Lepas tu dia makin lama makin menurun lah. Pressure makin turun. Dan terkini pada Jumaat lepas. Naik 1 Julai. Berlaku patulan. Tapi hari ini apa yang buat adalah dia buat breakout lah pada free H4. InsyaAllah goal akan jadi sell lagi. Kita akan tengok di time frame lebih jauh. Daily mungkin ada dia punya kawasan previous support ya. Okay. Untuk secara ultimate ya, di time frame daily ni kita sedang lihat dia punya kawasan support lah kita cari. Jauh CFF. Weekly baru kita nampak sikit dah selesa nak tarik dia punya support. Okay. Support yang maksimum maksimum kita nampak sini shadow dan juga body terakhir. Okay, antara di angka yang satu orang kata background number jugalah 1700. Okay, ini adalah kawasan support yang dia boleh turun. Dan juga paling kuat ya, dia punya support dia di 1678. 1678.3. Ini adalah shadow yang paling last orang kata. Kalau sampai kat sini dia break juga maksudnya memang goal nak turun harga lagi. Okay. Dan kita zoom ke time frame daily. Terdekat ni memang kita nampak macam dia banyak sikit banyak macam walaupun banyak shadow tapi kita tak nampak satu tempat yang sekata lah yang kita boleh katakan ni kawasan support. Lepas tu kita kata yang tempat yang valid adalah di 1700, 1701 hingga 1678. Kat sini insyaAllah goal akan memantul semula. Tuan-tuan kalau goal tuan-tuan dapat setup adalah setup sell lah. Time frame daily kita standby lagi 6 minit. Kalau dia mampu sell macam ni, ini adalah satu breakout, sell breakout. Okay, kalau tuan-tuan tengok daily adalah sell breakout. Esok kalau dia breakout macam ni, tuan-tuan boleh instant sell. Jauh. Dan TP kita di 1700, 1701 kerana itu adalah di kawasan support di time frame daily. Kalau sell intraday lah. Setup swing adalah sell. H4 pun sama. H4 pastikan dia close lagi 2 jam. 2 jam tuan-tuan boleh letak sell limit kat sini. Yang pertama 1785 dan yang kedua sell limit tuan-tuan boleh letak di 1806 kerana di sini adalah satu kawasan supply yang masih belum sampai untuk gold. Kalau sampai kat sini insya-Allah dia turun lebih jauh kerana breakout sudah pun terbentuk tapi kena pastikan lagi 2 jam lah kalau kita cerita je breakout dah terbentuk. Kalau katakan shadow dia naik dia cerut balik naik talik, ini menunjukkan rejection. Tuan boleh standby sekiranya dia masuk
candle H4 dia close dengan shadow begitu panjang. Kalau boleh, dia jadi double. Maksudnya, dia punya gerakan apa tu, shadow yang panjang tu dia jadi yang bodinya kecil. At least, dia punya shadow-nya tu dua kali ganda bagi panjang pada body. Itu menunjukkan satu rejection yang kuat. Antara rejection kuat macam ni lah. Eastern next candle tuan-tuan standby. Ini kita kata macam ni, buat shadow dia 2 kali panjang, next candle tuan-tuan standby. H4 standby next candle. Kalau tuan-tuan nampak shadow macam tu. Alright. Kita back test sikit. Macam ni. Shadow dia panjang, 2 kali ganda lagi panjang daripada body. Standby. Next candle insyaAllah biru. Tutup. Dengan ambil jauh kerana trend adalah trend sell. Okay, sama juga dengan sell setup. Kalau sell setup, tuan-tuan kena tunggu shadow atas panjang. Sekarang kita fokus setup buy. Kerana kita nampak macam ada possibility nak berlaku kat sini. So, time frame lebih kecil H1, breakout masih solid. Kalau H1 dia close dan lagi 10 minit macam ni, ini adalah solid sell. So, kat mana tuan-tuan nak sell? Tuan-tuan boleh entry. Sekarang tuan-tuan boleh tarik Fibo kat sini lah. Okay, Fibo ni saya tanda dari previous low kat sini. Shadow. Dan juga dunia shadow kat atas ni lah. Previous wave yang dia berlaku breakout. Kita lihat kat sini. Kenapa dia berlaku penurunan? Penurunan sudah sampai ke 161.8%. Dia sudah sampai lah. Kita boleh kata shadow sikit je beza dia. Nanti dia akan sampai dan next candle mungkin dia akan hinjuk sikit. Dan dia akan buat pullback. So, kalau dia buat pullback macam tu, dia tak mampu break 161.8, dia akan test kat atas ni. Alright, kalau tuan-tuan nak selamat, letak sell limit bawah ni. Sell stop. Maksudnya kalau dia turun, kita next target adalah 261.8. Okay, 261.8 lah kalau dia turun. Untuk goal ni. 261.8. Zone cekak ni kau yang memang makan tu. Memang makan tak habis, Fef. Kita bagi. Zone kali kedua tu dia turun betul. Saya stop dia ni sebab dia punya time frame lebih besar, dia set up sell. Kalau kita zoom lebih jauh, tuan-tuan nampak dah ada logik dah sampai. Logik jugalah kerana di sini pernah menjadi base. Okey, pernah menjadi base. Sini pun pernah menjadi base yang terakhir lah sebelum dia terbang balik. Okey, 2 kali base dia pernah sampai. Belakang ni pun ada base dah cerita dia. Belakang ni pun dia pernah sampai lah, dia buat base. Okey, belakang ni tu cerita lah. Ada lagi base. Banyak tempat-tempat yang dia bertemu di base kat sini, insyaAllah. Dia akan buat base jugalah di yang terkini ya. Dia akan test di 261.8% di time frame H4 lah kalau kita ikutkan. Setup di time frame H1, saya kata setup dia. Kita boleh follow lah. Dia jalan lah. Goal. Di time frame lebih kecil memang breakout. Saya breakout lah. Kita tengah tunggu pullback lah. So pullback yang sihat adalah satu pattern, chart pattern. Okay, chart pattern apa? Kalau saya suka tunggu dia buat correction wave ke atas. Kalau dia turun tu dia akan turun lebih jauh. Dan kenapa saya kata correction wave ke atas, ini adalah satu orang kata pattern, dia kalau terbentuk macam ni, biasanya dia akan jadi satu orang kata bearish flag. Maksudnya bearish flag ni dia akan naik, tapi dia akan retest kawasan previous support. So apabila sampai previous support, baru dia akan buat breakout sell. Kat sini baru kita re-entry untuk selamat. Kalau tuan-tuan rasa kat atas ni, tuan-tuan boleh layer lah. Kat sini kita boleh layer. Kadang-kadang dia jadi MC juga kat situ. Kerana dia kadang-kadang depa goal ni kerja depa suka hinjuk di atas ni. Kawasan supply. Macam yang ni. Kononnya dia buat berlaku breakout baik. Buat V lah. Power V. Konon-konon kat sini boleh naik lagi tau. Rugi mat. Sekali dia turun. Kenapa dah ada naik kat situ? Okey, kenapa dia naik kat situ tuan-tuan? Ini ada satu rahsia lah. Rahsia kenapa dia naik sampai situ. Kita tengok candle ni. Candle yang hijau terakhir yang ni.
tanda body dan shadow yang terakhir ya. Kita nampak rasa dia. Kat sinilah ada dia punya sel order lah daripada jerung-jerung. Sel order jerung. Lepas tu kita tengok kat sini engulfing cell yang terkini. Sini pun ada order jerung. Jadi order jerung ni kat sini dia letak sel limit ni re-entry cell depa. Dan kita tengoklah depa sel sampai tahap mana. Dia nampak sendirilah dia punya pergerakan dia. Hari ni saja sudah sampai dekat 307 pip untuk gold. Begitu banyak sekali survive. Banyak sangat tu. Banyak sangat. Banyak sangat tu. Banyak sangat. Kalau Okey. kita boleh lompat ke depan tuan, dah jutawan. dapat apa, patah balik masa pukul 3 petang tadi pun dah cukup dah. Sell gold lah. Full margin. Full Majrin. Majrin tu full Majrin. Full margin. Naik lampu lah. Aduh. Naik lampu lah sekarang. Aish. Okay, cun juga, cun smart. Okey. Jadi saya akan pass kepada si Fael lah untuk setup yang seterusnya. Kalau ada. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya kali ni. Saya dah setting tadi. Okay. Jadi mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tekan keluar ni, Bay. Dia tengah bunyi kot. Keluar lah. Belum lagi Fael. Saya buka safari tu, Bay. Boleh ke tak ni? Dapat dekat sini keluar. Ada tak? Tak nak lagi Fael. Lama sangat tak mau tu sebenarnya. Tak boleh, tak boleh kat sebenarnya. Tak boleh kak? Tak letak keluar skrin tak boleh tu. Aduh, jaya saya try sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, baik sekali lagi. Sudah. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak? Tak keluar tak? Belum lagi tu Fael. Kacau juga teman ni. Mau juga. Tak mau juga Fael. Tak mau juga saya nak buat. One more. Kali ni try. Try. Tak dah ada dah ni nak bagi. Tak boleh keluar dah. Nah, ya betul. Tak apalah. Saya share pakai ni lah. Lah. Oh, okey, kejap ya tuan. Okey. Okey, saya start di sini. Start now. Wait. Ini dapat. Okey. Tu boleh main lah. Ya, tak nampak lagi skrin. Tak keluar lagi. Okey dah. Dapat. Okey tuan-tuan, minta maaf tadi kan. Okey, jadi kita akan buat hari ni adalah AUD USD. Tu dia AUD USD. Hak ni kita buang tu. Hak lama kita buang tu.
Kita buat hal baru. Okey. So, kita nampak tuan-tuan ni time frame apa ni? H1. Saya tak mahu H1. Kita buat H4. Saya mengadah sikit. Ada. Alright tuan-tuan. So kita tahu sekarang USD tengah kuat. Okay. Dan juga kita tahu Solar dengan JPY ni tidaklah terlalu lemah. Tidaklah terlalu lemah. Kalau tuan-tuan tengok momentum rejection dekat atas tu, momentum dia sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Dan pada saya dia sudah sampai level 100%. Okey. Kalau kata dia boleh break level 100% di bawah tu, bermaksud dia akan cuba cari kawasan support yang berada di bawah ni level 100% ni tuan-tuan. Iaitu support mana? Support yang saya pernah tandakan sebelum ni dengan cara kita tarik Fibo. Kita lihat ya. Tuan-tuan ya, sini ni. Dia dekat sini lah sebenarnya sama juga. Saya plot kat belakang tu, sepatutnya dia dekat level 100 tu. Okey. Okey. Saya nak ubah ni sebenarnya. Dah okey. Baik. Nampak? Level yang saya tandakan tu, sebelum ni 161.8, iaitu level ni kita dapat support yang valid di time frame yang besar. Kalau tuan-tuan masih ingat. Okey, jadi keadaan ni di mana kalau andai kata dia boleh break level 100% tu, maka insya-Allah dia akan sampai level 161.8. Itu saja tuan-tuan kena ambil tahu. Sebab 161.8 kalau time frame yang lebih besar adalah support yang sangat valid. Kita tengok sama-sama tuan-tuan. Saya pernah tanda tu mesti dia ada history yang saya dah buat tu. Nampak level support yang sangat-sangat valid ni nampak macam ni. Nampak tuan-tuan, the very high volume area di mana area bawah ni adalah support yang betul-betul kuat. Keadaannya untuk nak turun tu ada, tuan-tuan, bukan kata tak, memang ada. Okay, tetapi kena hati-hati, mungkin pullback akan berlaku dululah. Alright, kejap ya tuan-tuan. Saya buka website ni. Okey, nampak Alright, so simple je. Kalau kata dia boleh break, maka dia akan pergi ke 161.8%. Kalau dia tak mampu nak break, ke manakah dia akan pergi? Okey, iaitu nilai terhampir yang kita dapat lihat di sini adalah 50% ataupun 61.8%. So tuan-tuan kalau kata dia reject lah tuan-tuan daripada 100% tu dia reject, maka tuan-tuan standby buy lah. Dia akan retrace sampai 0.55% lah ataupun 61.8%, 50% ataupun 61.8%. Tetapi andai kata kalau dia break, insya-Allah dia akan sampai ke 161.8%. Macam tu je, simple je. Tuan-tuan kena tunggulah, tunggu dia break. Break ataupun dia reject. Dia keluar je kan dia reject tu tuan-tuan terus buy. Dia break je, dia keluar kena merah bawah tu, close, tuan-tuan terus sell. Itu saja untuk AUD USD. No. Sebab sekarang kita tahu USD kuat. Betul. Tetapi area situ area kuat tau, support yang kuat. Kemungkinan untuk dia nak retrace dulu pun juga tinggi. So kena hati-hati jugalah. Saya beritahu lah kalau dia ada rejection candle bullish keluar lepas tu, tuan-tuan buy sampai 61.8% ataupun sampai 50%. Kalau candle bearish keluar lepas tu, close candle bearish juga, maka sell lah. Nampak lah. Okey, untuk AUD USD. Jadi next pair adalah saya nak buat GBP USD. Okey. GBP USD. Kita tengok Yang mana sejarah lama buang. Bisa dikenang. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan lihat kat sini. Okey. Kita nampak level ni kalau kita perhatikan betul-betul tuan-tuan, dia dah break tau. Dia dah break level 100% pun sebenarnya. Bukan kata level 100% di sini saja, tetapi di ujung sana pun juga break Maka kalau tuan-tuan perasan kita tarik Fibo dulu untuk yang paling hampir lah. Saya tak tahu kenapa Fibo tu nak duduk situ. Segan ke tu Lagi saya ubah lagi kan. Saya ubah lah. Nampak tuan-tuan Penurunan dia tuan-tuan masih ada, masih valid dan masih boleh sampai 161.8%. Sebab apa? Dia sudah break level 100%. Yang ni tuan-tuan boleh instant sell lah tuan-tuan.
sampai 161.8% untuk GU. Tuan-tuan boleh instant sell, saya kata. Instant sell saya kata. Kalau tuan-tuan rasa sama lah, tuan-tuan pergilah tuan entry. Sebab dia dah break 100% tu. Dia dah keluar bearish candle tu. Dan insyaAllah dia akan sampai sebab USD tengah kuat ni. Okay. Tak apa. Tuan-tuan buat instant sell. Okay. Tuan-tuan buat stop loss atas 100%. Itu je. Simple lah tuan-tuan. Simple sajalah. Alright. Okay. So untuk GU, tuan-tuan boleh instant sell. Kuat ni. Tuan-tuan kuat ni. Bukan kata dia boleh sampai kat situ saja. Tuan-tuan boleh buat satu lagi Fibo. Dekat sini tau. Sekejap saya tambahkan. Saya kena ubah lah. Dekat sini satu. Okey, sini. Sini. Nampak kan? Level ni boleh sampai 26.18 boleh sampai kalau Dia ikut bertindih betul. Azifir tu. Cantik sebenarnya dia punya ni. Memang nice lah. Dia bertindih tu. Dia ada makna Dahsyat tu. tu. Jarang berlaku macam ni sebenarnya. Kebetulan ke apa tak tahu lah. Maksudnya dia akan sampai ke Tapi Azifir tu. boleh sampai ke situ nampak gaya macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan try share sampai 26 1.8% tu buat TP. 161 pun buat BE lah. Tuan boleh try macam tu lah. Hmm. Nampak menarik juga ni. So share lah tuan-tuan. Share dulu lah. Pandai-pandai buat BE sebenarnya. Okey. Okey. Saya sampai situ saja lah. Sekejap saya nak stop sharing dulu. Stop sharing. Nampak lah muka saya. Aduh. Kau semua. Dah. Azifir saya Penat bagi. je weh. Tak apa, saya penat-penat berbalik Azifir. Tapi bertindih. Saya bertindih tu. Bertindih tu yang orang kata apa? Jarang. Boleh Jarang buat berlaku. terbitkan buku Azifir. Sifu F. Sifu Ha? F buat tu kebetulan sangat tu. Kebetulan tarik kena. Fibo. Ada semua benda tu ada kebetulan Sifu F. Semua tu ada sebab tu. Tuan-tuan kaji sendiri. Tuan-tuan lagi mahir Sifu F. Kita hanya bagi set up sajalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya supaya tak buat lagi Euro USD, saya akan buat dulu lah cover. Saja So, tinggal Euro kat Sifu F lah. saja tinggal. So, setup di daily. Alright, daily kita tengok kita tanda layer-layer macam-macam ni tak jadi. Tak ada naik. Jadi, apa yang jadi adalah jadi sell. Okay, apabila jadi sell, kita fokus setup sell lah pada esok hari. Jadi, kalau tuan-tuan nak selamat nak TP 10 pip, pastikan esok dia candle close, candle baru buka tu tuan-tuan jajah letak sell limit di bawah shadow hari ni lah. Dan tuan-tuan tak TP 10 pip. Kat situ insyaAllah sampai. Okay, di time frame H4 memang berlaku breakout ini tak sempat retest lagi. Macam tadi kita tengok. Dan kita boleh tarik Vivo lah kat sini ya. Tempat berlaku breakout sel ni sampai ke dia punya wave yang tertinggi 100% dan 0% kat atas tu 161 akan sampai 161.8 akan sampai. Kalau kita tengok di time frame lebih besar 161 ni tempat mana? Time frame lebih besar. Sebab time frame lebih kecil memang nak scroll dia jauh sangat dia. Sorry, screen share tak? Sebab saya tak nampak. Oh, screen tak share lah. Patut lah. Sebab saya ingat saya punya screen share apakah problem ke? Tanya Abi kan. Mbak orang people nak bagi profit kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena tengok ni betul. Dan Alright, sorry. Penat saya cakap ni, saya ulang balik lah. Okay, untuk Euro USD ni, kita padam balik. So, untuk Euro USD memang sudah break kawasan support tuan-tuan. Ni yang terakhir, last resort ya. Kawasan support patutnya kat sini kita harap dia batal balik. Dan apa yang terjadi adalah satu breakout sell pada time frame H4. Dan ini adalah satu petanda yang dia nak turun lebih jauh. Kerana dia sudah buat breakout. Jadi kita cuba tarik Fibo daripada kawasan shadow paling bawah ni ke shadow paling atas. Ini setup dan kita dapat lihat price sedang menuju ke 181%. Kita cuba tanda shadow kat sini. Kita cuba tanda horizontal line. Kita nak tengok di belakang-belakang adakah pernah sampai sebelum ni.
Tengok weekly terus lah. Buka-buka dia set up. Weekly pun tak nampak tu Ni bukan terendah dalam sejarah lah sebenarnya. Oh pernah. Pada tahun 2002 pernah menjadi resistant sebenarnya. Dan Penuh. juga tahun 99. Tahun 99 pernah jadi support. Tahun 2002 menjadi resistant. Ini satu level yang kata sangat-sangat jauh lah dia punya retrace dia tu. Okay. Jadi kalau ikutkan weekly masa belum close, ada kemungkinan untuk dia buat shadow tapi lebih confident lah saya nak kata nak break kerana ni adalah kita baru kata awal bulan 7 dan kita difahamkan di bulan 7 pun ada berita mengenai kenaikan kadar faedah. Apabila berlaku kenaikan kadar faedah ni, insyaAllah lah dia punya currency ni akan strong lah sampai selama sebulan. So bearish ni akan gerak lebih jauh lah. Jadi 161 tu mungkin dia akan celup kaki, dia akan reject balik 10 pip. Kalau tuan-tuan nak dekat level 161 ni, tuan-tuan boleh letak buy limit lah. Buy limit TP 10 pip ke 20 pip. InsyaAllah boleh sampai. So instant sell, bukan instant buy. Kita bagi buy limit lah. Buy limit TP tak jauh. Kat sini tuan-tuan letak entry buy limit TP tak jauh. Janganlah letak rata-rata TP. Sebab ini kita target dia pullback. Tuan letak dalam 20 ke 30 pip. 30 pip macam tu. Stop loss dalam 10 pip. Right. Tak perlu letak TP jauh-jauh banyak. Kerana ini pullback. Sikit je. Tapi full margin lah. Kita dapat setup 2 ni sebuah satu. Cantik tu. Betul tak tuan-tuan? Dekat level-level tu dan kita nak cari curi buy. Kalau kita tak nampak lagi saya tak sell. Kalau macam nak nampak saya tak sell, macam saya sebut. Teknik cucuri. Cucuri. Teknik cucuri macam tu. Kalau tuan-tuan betul-betul nak saya tak sell, tuan-tuan kena tunggu dia dapat buat ni bearish flag. Bila dia buat bearish flag, dia break previous support, dia akan jadi sell lebih jauh. Okay, sell ni dia akan jadi lebih jauh. Bearish flag macam ni. Kadang-kadang dia buat panel, kadang-kadang dia buat channel, ikut mana setup yang dia keluar. Okay. Kalau dia confirm breakout tu, biasanya dia akan jadi sell. So, entry lebih selamat, dia akan jadi kat sini. Ini yang long term punya sell. Okay, ini high risk punya sell. Sama dengan ini. Kadang-kadang dia boleh naik atas. Macam kita kata kat gold tadi, dia buat dia tarik ke kawasan supply. Atas ni. Boleh jadi. Kat sini baru dia menantu jadi sell. Sebab dia ambil stop loss. Ini setupnya lah. Ini mapping untuk lebih jauh lagi lah. Tapi kalau tuan-tuan nak sampai kat sini, 161 ni, tuan-tuan letak buy limit lah. 30 pip insyaAllah boleh sampai. Itulah kita nak bagi rahsia kepada tuan-tuan. Rahsia concern kita pada malam ni. Soalan tak banyak pun. Kalau kena stop loss 10 pip, tak apalah kalau tukar rezeki kita je kan. No? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana trading adat. No adat no. Okey, jadi kita harap kita punya perkongsian pada malam ni setakat ni ikut CFF. Manakala tidak ada pertanyaan di ruangan komen MFM TV Online. Jadi kalau tuan-tuan yang mengikuti live kita pada hari ini tak dapat ikuti, kita boleh ikuti pada hari Khamis. Hari Khamis ni lah. Okey, CFF, kita di hujung rancangan ikut CFF. Di hujung rancangan tuan-tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami, live bersama kami sampai ke penghujungnya. So setup ni kami bagi ni semua atas orang kata apa idea kami, kalau tuan-tuan rasa sesuai ikut. Okay, so tuan-tuan lebih bijak membuat pilihan. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.